Saya akan menerangkan objektif kajian ini. Objektif pertama, mengenal pasti latar belakang ideologi humanisme. Penerangan ideologi dan konsep humanisme berdasarkan beberapa sumber rujukan. Objektif kedua, mengenal pasti kesan ideologi humanisme dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang boleh terbahagi kepada sosiologi dan psikologi. Objektif seterusnya ialah mengenal pasti kelemahan ideologi humanisme. Setiap ideologi atau fahaman konsep pasti ada kelemahan dan tidak sempurna. Akhir sekali, menganalisis perbezaan ideologi humanisme dengan ajaran Islam. Memahami konsep humanisme dengan berpandukan ajaran Islam bagi membezakan ianya benar atau salah. Seterusnya adalah fakta dan perbincangan. Salah satu fakta yang telah dipilih untuk perbincangan kali ini ialah agama dan humanism. Konsep humanism pada dasarnya adalah berteraskan akal dan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu keputusan. Akan tetapi, pelbagai konsep keagamaan telah dikaitkan untuk melahirkan sikap kemanusiaan itu sendiri. Terdapat dua golongan yang mengamalkan humanism. Golongan yang pertama ialah golongan yang percaya akan konsep humanism akan tetapi masih menuruti hukum hakam agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Golongan ini tidak akan melakukan sesuatu di luar batasan agama. Golongan yang kedua ialah golongan yang berbahaya di mana golongan ini menggunakan teras akal semata-mata dalam membuat keputusan. Mereka hanya bergantung kepada keupayaan akal dan tidak menerima hukum Allah atau tidak menuruti hukum Allah yang telah ditetapkan. Isi yang kedua ialah konsep humanism dalam Islam. Konsep humanism dapat dipraktikkan dengan berbuat baik sesama manusia dengan tidak mengharapkan apa-apa pembalasan dari manusia yang dibuat baik itu. Al-Quran turut membimbing dan mengajar manusia mengenai konsep-konsep humanism yang perlu ditegakkan oleh umat Islam. Sebagai contoh, konsep Tauhid mengajar umat Islam supaya mempercayai bahawa Allah itu Esa. Akan tetapi, Allah turut melarang sesama manusia untuk merendahkan manusia lain. Ini dapat dibuktikan melalui surah Al-Ma'idah ayat 8 yang menyuruh umat manusia untuk berlaku adil sesama manusia itu sendiri. Seterusnya, ideologi humanisme dalam konsep politik. Kasim Ahmad percaya bahawa humanisme adalah falsafah politik sekular dan menyandarkan pemahaman yang jitu terhadap Islam. Secara ringkasnya, Kasim Ahmad percaya bahawa konsep humanisme harus diketengahkan. Beliau telah berusaha untuk mempraktikkan konsep tersebut dalam sudut politik. Bagi pengaruh pemikiran humanisme dalam pendidikan psikologi dan sosiologi pula, kajian telah membuktikan bahawa kebanyakan tokoh barat yang memperjuangkan konsep humanisme ini adalah berketurunan Yahudi yang disebabkan oleh bahan bacaan mereka. Pemikiran ini pula kemudian berkembang melalui penulisan dan teori. Pelbagai pendekatan dan model telah diperkenalkan oleh Abraham Maslow seperti teori-teori pendidikan psikologi dan sosiologi. Pelbagai tokoh telah mengeluarkan teori pendidikan psikologi dan sosiologi. Sebagai contoh, John Locke. Ini membuktikan bahawa beliau percaya bahawa manusia mempunyai hak mereka sendiri dalam menentukan kehidupan dan perlakuan mereka tanpa halangan daripada pihak lain. Kesimpulannya, pengaruh humanisme dalam psikologi dan sosiologi pastinya akan berimpak kepada negara apabila teori-teori tersebut dijadikan rujukan dalam aspek pendidikan. Oleh sebab itu, semakan semula akan teori-teori yang digunakan dalam sistem pendidikan negara perlu disarankan agar ianya selari dengan tuntutan agama Islam dan fitrah pembentukan peribadi seseorang kanak-kanak. Baiklah, hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk saya iaitu Humanisme dan Cabaran Kehidupan Beragama Abad ke-20. Ideologi humanisme adalah sebuah istilah yang telah diperkenalkan sejak abad ke-19. Ideologi ini sering dikaitkan dengan kehidupan beragama sejak dari dahulu lagi, akan tetapi pada abad ke-21, ia telah dikaitkan dengan proses globalisasi. Kejadian ini telah menjadi cabaran kepada kehidupan beragama dalam abad ke-21 kerana manusia akan mudah terpengaruh dengan konsep humanisme. Sebagai contoh, hak setiap individu untuk memilih pasangan mereka walaupun mempunyai jantina yang sama. Secara ringkasnya, manusia pada abad ke-21 perlu sentiasa berhati-hati dalam memilih bahan bacaan, terutamanya dari sumber-sumber yang mempunyai perbezaan dari landasan agama Islam.
Oleh itu, ilmu agama perlu sentiasa diterapkan kepada kanak-kanak agar mereka mempunyai pegangan yang kuat dan tidak mudah terpeso. Kesimpulannya, konsep humanisme dalam Islam dapat dipraktikkan dengan menggunakan semangat pembebasan yang diterapkan dalam konsep tauhid. Al-Quran turut membimbing dan mengajar manusia tentang konsep-konsep humanisme yang perlu ditegakkan oleh umat Islam. Agama Islam menekankan dan mementingkan konsep humanisme selagi ia tidak bercanggah dengan agama Islam dan hukum-hukum Allah.